Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wal muslimina bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Al-Mukarram Cikgu Azhar, pengurusi Surau Al-Ikhwan Tamanduya Jaya dan seluruh jemaah Surau Al-Ikhwan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian tafsir surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 mengikut tertib susunan Al-Quran. Surah yang terdiri daripada 46 ayat dan surah ini sebahagian daripada surah Makkiyah. Maknanya surah yang turun sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke kota Madinah. Kita dah bincangkan sehingga ayat yang ke-7, yang mana daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 Allah bersumpah dengan para malaikat yang berbagai keadaannya, malaikat-malaikat yang bermacam-macam sifat dan urusannya. Malaikat Allah jadikan dengan keadaan dan kejadian yang cukup hebat supaya menjadi bukti betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat pun dah hebat, bayangkan Allah yang Maha Pencipta tentu jauh lebih hebat. Tuhan yang Maha hebat. Allah bersumpah dengan para malaikat yang hebat ciptaannya ini untuk apa? Iaitulah dunia ini ataupun seluruh alam ini dia pasti akan hancur ketika tiupan sangkakala yang pertama. Itu pada ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Ar-rajifah mengikut pandangan sebahagian ulama tafsir bermaksud an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup oleh Israfil yang menghancurkan seluruh alam ini. Tuan-tuan tahu bumi mana yang terakhir sekali hancur? Kalau bumi, nisbah bumi. Tahu tak tahu bumi mana? Bumi Palestin. Nampak? Ataupun Ardul Syam. Disebut hari Ardul Syam, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Syam tu terdiri daripada Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan. Itu peta asal Syam. Syam tu dia bumi yang terakhir sekali yang hancur. Dan dia juga nanti menjadi Ardul Mahsyar. Bumi yang mana dari situlah menjadi mahsyar yang dihimpunkan manusia. Cuma bumi yang Allah ciptakan ataupun mahsyar yang Allah ciptakan dalam keadaan yang baru. Dia macam kita dah. Dan kita nanti akan mati, kemudian akan dibangkitkan. Dibangkitkan di mahsyar, kita lah. Kalau kata Cikgu Azhar. Dan orang kenal, kita saling kenal mengenal. Boleh kenal. Tapi adakah tubuh kita ni seperti tubuh yang ada atas muka bumi ni? Tak. Tubuh dengan tubuh yang baru. Dan begitu nak bagi faham mudah. Bila disebut dari bumi Syam tu nanti, dia Ardul Mansyar wal Mahsyar. Bukan maksud bumi tu sebiji-sebiji. Ada dunia ni dijadikan mahsyar. Bukan.
dijadikan dalam rupa bentuk yang baharu yang sesuai dengan alam akhirat sana. Baik, pada hari tiupan sangkakala pertama yang menggoncangkan alam, tatba'uha radifah. Tiupan pertama itu diiringi pula oleh tiupan yang kedua. Ar-radifah bermaksud an-nafkhatu tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Antara waktu tiupan yang pertama yang menghancurkan alam dengan tiupan yang kedua yang kembali membangkitkan seluruh makhluk, terutamanya manusia dan jin, untuk dihimpunkan di mahsyar, tempohnya berapa lama? Lebih tempoh berapa lama? Disebut dalam sebuah hadis sahih, ma bainan nafkhataini arba'un. Jarak waktu di antara dua tiupan sangkakala tadi ialah 40. Nabi cuma sebut 40 saja. Tak disebut 40 hari, 40 tahun, 40 minggu, 40 bulan, 40 saja. Nabi cuma sebut arba'un. Ma bainan nafkhataini arba'un. Kenapa tuan-tuan? Apa rahsia disebut 40 saja? Sebab nak ceritanya, fokus utama kita iaitulah nak cerita di antara hancurnya alam dengan berbangkit semula dia ada waktu, ada jarak tempoh. Kalau disebut 40 hari sekalipun sebagai contoh, adakah hari itu sama macam hari yang kita bilang hari ni? Dah tentu bukan, betul tak? Jadi tak sampai maksud juga. Kalau Nabi sebut 40 tahun, tahun tu tahun macam lani ke? Tahun dia 365 hari ke? Tak payah pergi jauh-jauh lah tuan. Kita masih berada di alam dunia ni. Kita di planet bumi, setahun 365 suku hari. Kalau kita berada di planet lain, kita duduk di planet Pluto sebagai contoh, setahun ni adakah sama macam kita? Tak sama. Itu baru berbeza planet, betul tak? Masih lagi dalam sistem suria. Kita belum keluar dari sistem suria lagi. Kita belum keluar dari galaksi Bima Sakti lagi. Tuan-tuan bayangkan, bila alam dah hancur, kalau Nabi sebut 40 hari sekalipun sebagai contoh, harinya tak sama macam hari ni. Betul tak? Sebab ketika tu matahari, bulan, bintang dah tak ada dah. Tak ada dah. Jadi tak ada faedah dari sebutan tu. Maka Nabi tak sebut benda yang tidak membawa faedah. Itu antara kebijaksanaan baginda Nabi SAW. Nabi cuma sebut waktu, jarak di antara dua tiupan sangkakala ialah 40. Cukup 40. 40 apa? Serah pada Allah. Pokoknya ada waktu. Ada waktu. Hancurnya alam ni ketika tu antara yang tidak mati ketika tiupan sangkala yang pertama, ketua-ketua malaikat Jibril ataupun Jibrail, Mikail, Israfil, Izrail. Israfil pun tak mati, dia tiup sangkala. Kalau dia tiup, dia mati macam mana? Mereka akan dimatikan sesudah itu. Kemudian seluruh makhluk akan mati. Ketika itulah Allah sebut dalam Quran, limanil mulkul yawm. Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab sebab semua mati. Lillahil wahidil qahar. Allah sendiri yang akan menjawab, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan bila sampai waktunya, Allah kehendaki dibangkitkan seluruh makhluk untuk dihimpun di mahsyar untuk melakukan proses penghisapan dan sebagainya, maka Allah perintahkan balik, Allah hidupkan kembali Israfil. Maka Israfil juga yang akan meniup. Yang tukang tiup itu Israfil, tak ada malaikat lain. Itu memang tugas dia. Baik. Tiupan yang pertama disebut ar-rajifah. Tiupan yang kedua disebut ar-radifah. Itu satu pendapat ulama. Dan kalau ikut asal makna ar-rajifah tu yang menggegarkan, yang menggoncangkan. Dan dinamakan tiupan yang pertama sebagai ar-rajifah sebab dia menggoncangkan alam ni. Dia menggoncangkan seluruh alam sehingga hancur, sehancur-hancurnya. Dan ar-radifah bermaksud tiupan sangkakala yang kedua. Baik. Qulubui, ayat ke-8. Qulubui yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Wajifah ni takut bercampur dengan cemas. Sebab apa? Sebab sangat besar huru-hara hari kiamat itu menyebabkan hati-hati manusia menjadi sangat takut dan cemas, memikirkan bagaimana kesudahannya.
melainkan mereka yang dikehendaki oleh Allah diamankan daripada ketakutan hari kiamat, mereka akan merasa aman. Antaranya kekasih-kasih Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan ketahuilah, sesungguhnya para awliya Allah itu, kekasih-kasih Allah itu, la khawfun alaihim, tidak ada sebarang ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak pernah berduka cita. Takut tu kata ulama tafsir merujuk kepada perkara yang akan datang. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tak takut. Allah amankan mereka daripada ketakutan huru-hara hari kiamat. Dan mereka tak berduka cita, mereka tak menyesal dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia dahulu. Dia berbeza dengan keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Di penghujung surah yang kita bincangkan sebelum ni, amma yatasaalun, surah An-Naba, Allah cerita bagaimana keadaan orang-orang kafir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dia menyesal ketika itu. Kalau boleh mereka berangan-angan, alangkah eloknya kalau kata aku ni dulu jadi tanah, tak ada orang. Mana mereka menyesal. Mereka menyesal dengan apa yang mereka dah tinggalkan di dunia. Yang mana peluang yang Allah beri hidup di dunia yang hanya sekali, mereka sia-siakan. Tapi penyesalan tak berguna tuan-tuan. Dah tak berguna dah. Para awliya Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka yang melazimi takwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri mereka ialah orang-orang yang beriman dan mereka melazimi takwa. Takwa ni tak payah pun. Dari sudut sebutan lah tak payah pun. Takwa buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Susah tak? Senang. Dua benda. Allah suruh apa, kita buat. Allah suruh tinggal apa, tinggal. Senang tak? Senang untuk disebut. Nampak? Tapi nak istiqamah benda tu susah. Makanya mereka yang beriman dan melazimi takwa, jaminan daripada Allah, mereka inilah awliya Allah. Apa yang Allah suruh, buat. Apa yang Allah larang, tinggal. Orang macam ni, dia akan diamankan daripada ketakutan huru-hara hari kiamat. Selain daripada mereka yang melazimi takwa, dia akan dibangkitkan dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut. Takut nak menghadapi hari yang ke depan, suasana yang ke depan. Macam mana ni nak dihisap, nak dihitung amal dan sebagainya. Depan tu ada sirat lagi, ada neraka, macam-macam lagi. Ketakutan, kecemasan, cemas yang teramat sangat. Dalam masa yang sama mereka menyesal. Mereka duka cita, susah hati memikirkan betapa ruginya waktu yang Allah beri. Mereka hidup di dunia itu, mereka sia-siakan. Mereka tak isi dengan ketaatan. Bahkan mereka penuhkan dengan penderhakaan, penuh dengan penyesalan. Maka dibangkitkan dalam keadaan cemas. Hati-hati manusia pada hari itu dalam keadaan yang cemas, ketakutan. Absaruha khashi'ah. Pandangannya menjadi tunduk. Dia punya cemas, punya takut tu dalam keadaan sampai nak angkat mata pun tak berani. Nampak tuan? Kan orang dibangkitkan di hari akhirat kelak dalam keadaan bertelanjang. Betul tak? Melainkan mereka yang Allah kehendaki memakai pakaian. Ada juga orang-orang yang istimewa. Maksudlah para Nabi dan Rasul. Ada golongan yang berpakaian. Tapi nak ceritanya, secara umumnya bangkit dalam keadaan telanjang. Kita lahir dalam keadaan bertelanjang, dibangkitkan kelak dalam keadaan bertelanjang juga. Tak ada apa-apa. Dan soalan tu pernah diajukan kepada Nabi SAW. Seingat saya, Aisyah sendiri pernah tanya. Radhiyallahu anha. Jadi bagaimana manusia dalam keadaan bertelanjang? Dan bila orang telanjang ni macam mana? Tak adakah kita rasa malu dan sebagainya? Dan suasana, huru-hara, kedahsyatan hari itu menyebabkan tak ada masa nak tengok orang sebelah. Kan? Hang telanjang ke tak ada masa. Kan? Terlampau cemas. Tonton bayang kita berada dalam keadaan yang terlampau cemas. Kata bukan kita minta kan? Bukan kita minta. Contohlah kata dalam keadaan gempa bumi, tsunami, kita tengok hari tu. Agak-agak ada masa nak fikir orang telanjang ke apa? Tak ada masa nak fikir kan? Tak ada masa nak fikir benda itu. Tuan-tuan bayangkan huru-hara, kedahsyatan hari akhirat, manusia dalam keadaan cemas, sangat bimbang, sampai nak angkat pandangan pun takut. Terlampau takut. Orang telanjang tak ada masa nak fikir kan? Tak ada masa nak fikir benda itu kan? Kedahsyatan huru-hara hari kiamat menyebokkan mereka daripada memikirkan urusan yang lain. Sampai tahap Allah sebut dalam ayat yang lain, yauma yafirul mar'u min akhihi.
Pada hari itu seseorang tu akan lari daripada saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dia lari daripada maknya, dia lari daripada pak dia. Nampak mak pun tak sempat pikat diri sendiri ni. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah ni isteri. Isteri yang kita sayang pun ketika tu kalau jumpa pun kita pikat diri kita dulu. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap insan, setiap orang pada hari itu dia ada urusan besar yang menjadikan dia tak ada masa nak pikat orang lain, walaupun isteri dia, walaupun adik-beradik dia, walaupun mak ayah dia. Masing-masing fikir diri sendiri. Para rasul mereka fikir umat. Kekuatan rohani mereka menyebabkan mereka fikir umat. Itu pun kita tahu. Tak ada seorang rasul pun yang berani nak minta supaya dimulakan hitungan amal. Betul tak? Syafa'ah uzma, syafa'ah kubra. Syafaat yang paling agung bagi junjungan besar Nabi Muhammad SAW iaitulah sujud mohon kepada Allah supaya dimulakan hitungan. Mula baru nak mula. Nampak? Tersadai, kalau istilah kita hari ni tersadai di mahsyar. Dalam tempoh yang lama, tak tahu bila kesudahannya. Nak bergerak, nak mula hisap ni, tak mula-mula. Cari seorang Nabi, demi seorang Nabi, seorang Rasul, semua tak sanggup. Bayangkan, semua tak sanggup. Hatta Rasul Ulul Azmi, sehebat Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, tak sanggup. Masing-masing menyatakan keuzuran. Ketika itu yang sanggup adalah Nabi Muhammad SAW. Itu dipanggil syafa'ah uzma. Syafa'ah yang paling agung, yang milik Nabi kita seorang je. Adapun bila dah dimulakan hitungan amal, syafaat yang kecil-kecil tu, itu semua Nabi ada. Bahkan selain daripada Nabi pun ada. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Akan memberi syafaat, mana bantuan. Selain daripada syafaat kubra yang besar tadi, para Nabi, kemudian para ulama, ulama yang amilin, ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Ulama yang ada khasyah, takut kepada Allah. Thumma syuhada, kemudian para syuhada, orang-orang mati syahid. Mati syahid yang mana mereka tu benar-benar berjihad fisabilillah, mati gugur li'i'la'i kalimatillah. Tujuannya memang kerana Allah. Gugur di medan perang, dia ada keistimewaan, dia boleh memberi syafaat. Seingat saya, ada riwayat hadis menyebut kepada 70 orang kerabat dia yang terdekat. Orang syahid ni hebat. Hebat kedudukan dia. Sebab kita nak jadi Nabi memang tak ada Nabi dah. Nak jadi ulama kadang-kadang tempohnya panjang. Sebab ulama ni dia proses bukan sehari dua. Ulama ni dia bukan sekadar dia mengaji bagi pandai. Ulama yang Allah iktiraf dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia mesti ada sifat khasyah, takut. Makin tinggi ilmu dia, makin takut dia dengan Tuhan. Makin dia melazimi takwa. Ilmu mungkin orang boleh belajar. Nak pula zaman lah kan. Zaman ilmu tersebar dengan luas. Dan banyak pusat-pusat pengajian, universitas dan sebagainya. Tapi yang nak melazimi takwa, itu susah. Nak jadi ulama yang amilin, yang beramal dengan ilmu mereka, yang rabbaniin, seperti tok-tok guru tu, itu susah tau. Kalau setakat nak mengaji, saya ada ijazah Usuluddin, saya ada ijazah syariah dan sebagainya, itu boleh kan. Gunakan kecerdikan, boleh. Atau orang yang tak beriman, boleh. Kalau tidak, tak ada lah Yahudi mengaji di Eropah sampai tahap boleh mengarang kitab hadis. Tuan-tuan, ada di kalangan mereka kan, mengaji. Ada yang belajar tafsir lebih daripada kita lagi. Saya dulu ada pengalaman. Sewaktu saya belajar di pusat bahasa dulu, ada di pusat bahasa ni dia bebas. Masuk bebas tu dia tak syaratkan bahasa, nama pusat bahasa. Jadi masuk tu untuk belajar bahasa. Jadi dia tak syaratkan agama apa. Siapa nak masuk, masuk. Dan antara yang pernah sekelas dengan saya tu dia Yahudi, tapi tak ngaku dia Yahudi lah. Cuma di hujung-hujung tu kanta jugalah. Dia masuk dengan pasport Hungary. Yahudi ni dia takkan pakai pasport Israel. Itu dia punya kaedah dia. Sebab Yahudi ni satu bangsa yang dibenci di seluruh dunia. Sebab kisah mereka menderhakai para Nabi dan Rasul, sampai tahap mereka membunuh Nabi dan Rasul, menyebabkan mereka ni bangsa yang dilaknat. Asalnya Yahudi ni pecahan daripada Bani Israel. Bukan semua Yahudi jahat asalnya. Yahudi itu bangsa asalnya.
Bahkan antara isteri Nabi ada yang bangsa Yahudi. Siapa dia? Sofiyah binti Huyai. Bangsa Yahudi. Dia keturunan Yahuza, salah seorang daripada 12 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel tu anak cucu Nabi Yaqub. Asalnya anak-anak Nabi Yaqub 12 orang, termasuk Nabi Yusuf tu. Antara anak Nabi Yaqub bernama Yahuza. Dari Yahuza ni lahirnya gelaran Yahudi. Kalau ikut para rasul dari golongan Yahudi ni, bangsa Yahudi, bukan agama, bangsa Yahudi. Keturunan Yahuza tu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu pure tulen Yahudi. Cuma ketika tu istilah Yahudi tak ada lagi. Istilah Yahudi ni dia start daripada zaman Nabi Musa, lepas zaman Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bukan dari Yahuza. Dia daripada Imran. Yang pure Yahuza, daripada Yahuza, Yahudi ni, bangsa Yahudi ni, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Tapi cuba kita lihat apa yang Yahudi buat dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya dipancung kepala. Yahudi pancung. Nabi Zakaria digergaji dalam pokok. Nabi Isa AS mereka bunuh. Mereka usaha bunuh, tapi Allah selamatkan. Allah selamatkan dan Allah gantikan dengan anak murid, salah seorang anak murid Nabi Isa yang mengkhianat. Dia asalnya anak murid. Judas tu anak murid Nabi Isa asalnya. Kemudian dia ni mengkhianat. Dia yang memecahkan rahsia di mana Nabi Isa duduk. Dia bersepakat dengan orang Yahudi yang nak cuba membunuh. Disepakat pula dengan penguasa Romawi ketika itu. Tiga penjuru nak bunuh Nabi Isa ni. Maka Allah balas. Allah angkat Nabi Isa AS ke langit. Allah gantikan si Judas. Sebutan Hebrew mungkin lain lah kan. Tak kisahlah, pokoknya orang tu. Allah gantikan anak murid yang mengkhianat ni. Asal anak murid ni. Dia khianat ni. Dia hak jadi. Dia rupakan rupa Nabi Isa. Dia hak kena salib sebenarnya. Hak kena salib tu dia. Si pengkhianat tadi. Baik. Rasul yang pure ni, keturunan Yahudi ni, pun dibunuh. Jadi apa benda Yahudi nak perjuangkan apa sebenarnya? Betul tak? Rasul hak tulen Yahudi ni. Yahya, Zakaria, bukan setakat Bani Israel. Sebab tu saya kata Yahudi ni pecahan daripada Bani Israel. Kalau Nabi Musa dia pelawan, betul dia faham lah. Nabi Musa tu dia bukan pure Yahuza. Dia daripada Imran. Tapi yang tiga ni memang pure, tulen bangsa Yahudi. Itu pun dilawan juga. Bukan sangat lawan, dibunuh. Sebab tu Yahudi ni bila dia menjadi bukan sekadar bangsa, dia jadi agama, maka mereka ni dengan pengkhianatan mereka, dengan kezaliman mereka, membunuh para nabi dan rasul. Imam Ibn Qayyim rahimahullah pernah sebut, Yahudi pernah membunuh 70 orang nabi. Satu pagi dia bunuh 70 orang nabi. Boleh sebut nabi ni bukan mesti rasul lah. Di kalangan Bani Israel ni ada yang nabi dan rasul, ada yang nabi saja. 70 orang nabi dia pernah bunuh satu pagi. Dan pada waktu petang mereka mengadakan pasar. Pagi bunuh nabi, petang buat pasar malam. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Macam tak ada apa-apa berlaku. Kok nak menyesal ke apa, kok petang tu pergi ni. Tak. Petang tu boleh mengadakan pasar seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan rasa apa nak diharap dari mereka ni? Setakat bunuh anak-anak Palestin ni kecil begitu apa? Benda kecil sangat. Nak dibandingkan dengan apa yang datuk nenek moyang mereka buat dulu. Bunuh nabi dan rasul. Bahkan rasul yang tulen Yahudi, bangsa Yahudi. Tak perasan, kita tak tahu lah. Kita dah ingat, oh Nabi Isa ni sebab mereka tak, tulen Yahudi, pure Yahudi tu. Bangsa Yahudi. Sebab tu mereka ni bangsa yang dilaknat. Kalau kita lihat istilah dalam Al-Quran, bila sebut Yahudi, dia merujuk, dia biasa datang dengan celaan. Dia berbeza dengan Bani Israel. Kebiasaannya kalau Allah sebut ya Bani Israel, Allah peringat balik nikmat-nikmat tu. Sebab Bani Israel 12 orang anak Nabi Yaqub AS tu, walaupun asalnya mereka ni jahat lah, dah nak bunuh adik-adik sendiri, campak Nabi Yusuf dalam telaga, bohong pak mereka bohong. Kita kata Yahudi boleh percaya ke? Boleh percaya tak percaya? Pak mereka bohong. Pak mereka seorang rasul, mereka bohong. Betul tak? Datang bawa darah palsu. Bayangkan pak mereka sendiri, mereka boleh bohong. Sedangkan pak dia seorang rasul. Agak-agak hak kita ni tak ada apa-apa, memang lagi kena bohong. Berkali-kali kena bohong. Tuan-tuan boleh nampak perangai dia tu. Asalnya jahat. Tapi di penghujung cerita akhirnya semuanya bertaubat.
Semuanya bertaubat. 12 orang adik-beradik ni, yang adik-beradik semak dengan Nabi Yusuf Bunyamin lah. Tu mak. Yang lain tu mak lain. Dia ada 4 mak semua. Tapi akhirnya ending dia ketika di Mesir, sewaktu Nabi Yusuf AS di Mesir, dia bawa semua adik-beradik dia ke sana. Ketika tu semuanya dah bertaubat, dah okey. Dan ketika mati dihikayatkan, disebut dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Yaqub tanya kepada anak-anak dia, apa yang kau akan sembah? Apa yang kalian akan sembah sesudah kewafatanku? Jadi mereka kata, kami sembah na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Mereka kata mereka menyembah Allah, Tuhan yang Esa, menunjukkan sewaktu mereka mati tu semua dalam keadaan yang okey, 12 orang tu. Walaupun asalnya jahat lah, kan? Khianat adik sendiri, kan? Tipu pak sendiri seorang rasul, kan? Cuma bila dia main pecah ke bawah, pecah bawah tu, dia punya perangai tu dia main balik, kan? Perangai mereka tu main balik. Baik, macam mana boleh lepas cerita Yahudi? Dia sebab ni musim orang duk marah kat Yahudi, kan? Bangsa tu asalnya bangsa. Sebab tu kita kata, kan, isteri Nabi pun Sofiah binti Huyai bangsa Yahudi. Memang dia bangsa Yahudi. Tuan perasan tak? Sofiah binti Huyai, anak Huyai bin Akhtab, salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir. Bukan salah seorang, dia pemimpin. Dia pemimpin Yahudi Bani Nadir di Yathrib ketika tu. Sewaktu Nabi SAW sampai, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah. Satu lagi Yahudi di Khaybar. Khaybar ni paling jahat ni. Hak paling jahat ni Khaybar, kan? Sebab tu Khaybar tu dia ada sejarah hitam. Kubu kuat mereka. Macam mana Nabi gempur Khaybar sampai mereka keluar sehelai sepinggang, sampai mereka terpaksa merayu pada Nabi. Merayu balik. Sebab tu orang Yahudi bila sebut Khaybar mereka juga takut. Sebab Khaybar ni sejarah hitam mereka, kan? Sejarah hitam mereka. Kubu kuat mereka digempur oleh Nabi SAW dan umat Islam, hancur sampai mereka terpaksa keluar merayu pada Nabi. Akhirnya Nabi benarkan mereka mengusahakan tamar Khaybar. Sebab Khaybar ni dia subur, dengan syarat hasilnya tu separuh dibagi kepada umat Islam. Cerdik Nabi, cerdik. Start daripada dia tak buat kacau lah. Start daripada tu dia tak buat kacau lah. Sebab Khaybar ni sejarah hitam bagi mereka. Sebab tu Yahudi yang tahu sejarah, bila disebut Khaybar dia cuba takut. Dia tak mau sebut benda tu sebab itu sejarah hitam bagi mereka. Baik. Macam mana Yahudi dia boleh berada di Madinah? Pernah terfikir tak? Ataupun Yathrib ketika tu. Nama-namanya Yathrib. Sebelum Nabi sampai, mereka ada awal. Main mana Yahudi ni? Kalau kita tengok pecahan asal Bani Israel tu, anak-anak Nabi Yaqub AS tu, mereka berkembang biak di Mesir. Sebab Nabi Yusuf bawa semua ke Mesir. Dia suruh panggil semua. Mereka berkembang biak di Mesir, hidup dalam keadaan aman damai sebab pengaruh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf berpengaruh ketika itu. Kalau istilah hari ni, dia menjaga khazain al-ard, dia menteri kewangan istilah hari ni. Kalau istilah moden ni, pengaruh Nabi Yusuf tu menyebabkan mereka hidup dalam keadaan tenteram. Sehinggalah kewafatan Nabi Yusuf AS, bermulalah penindasan terhadap orang Yahudi. Memang mereka ditindas. Satu sebab perangai mereka. Perangai mereka ni jenis degil, jenis ketegak jenis ni, kan. Jadi nak kata nak salahkan orang menindas pun tak boleh juga sebab perangai tu, nampak? Perangai tu jenis perangai mereka degil, keras kepala. Dan antara yang menindas mereka ialah Qibti. Sebab Qibti ni dia suku ataupun bangsa yang menguasai Mesir. Mereka yang pergi ke Mesir. Dan Fir'aun dia dari bangsa Qibti. Terutamanya Fir'aun di zaman Nabi Musa AS, Ramses II, dia Qibti. Maka Qibti memang dia menindas sehinggalah Musa AS datang sebagai penyelamat Bani Israel. Musa datang sebagai penyelamat Bani Israel. Tak boleh, itu cerita dia panjang lah. Kalau cerita lagi panjang pula. Sampai dia masuk ke Palestin, sampai Nabi Musa wafat sebelum sempat masuk. Pokoknya persoalan tadi yang saya tanya, macam mana orang Yahudi ni dia boleh ada di Yathrib sebelum Nabi sampai? pernah tertanya soalan tu, kan? Masa bila mereka sampai? Sedangkan mereka di Mesir ketika tu.
Bila Nabi Musa nak ajak masuk ke Palestin, masa tu dia panggil Ardul Kanaan. Dia tak panggil nama Palestin lagi. Sebab orang-orang yang menduduki bumi Palestin tu asalnya orang-orang Kanaan, Al-Kanaaniyun. Kanaan ni kalau ikut pecahan daripada Arab juga. Kanaan. Cuma Kanaan ni dia, dan ada kajian yang mengatakan orang Palestin hak duk ada hari ni memang daripada pure dari Kanaan. Mungkin bukan semua, tapi ada kajian mengatakan hak yang betul-betul tulen Palestin memang daripada Kanaan. Sebab tu semangat Kanaan yang keras, yang tegas tu, yang berani tu ada pada mereka. Cuma Kanaan ketika tu dia belum Islam lagi. Bayangkan bila mereka Islam dengan keras, dengan semangat, dengan dia punya hati kering tu, bila dibawa ke dalam Islam memang jadi, sebab tu mereka ni berani. Mereka ni kental dalam perjuangan mereka. Ada kajian lah. Bila sebut kajian ni biasalah kan, kajian. Dan sejarah dia panjang, ribuan tahun. Dan bila mengkaji tu adalah dia punya sandaran dia, bukti dalil dia. Baik, orang Kanaan ketika itu yang menduduki bumi yang dipanggil Palestin hari ni, maka dia panggil Ardul Kanaan, bumi Kanaan ketika itu. Baik. Nabi Musa ajak mereka masuk, mereka tak mau. Betul tak? Sebab apa mereka tak mau? Sebab mereka penakut. Nampak? Bani Israel ni kalau ikut kajian, memang mereka ni cerdik, bangsa yang cerdik. Itu juga menjadi punca mengapa Fir'aun kan dia bermimpi. Yang mana hasil mimpi dia tu ditafsirkan, ditakbirkan oleh ahli nujum negara dia, ahli nujum negara Fir'aun, mengatakan ada seorang lelaki dari Bani Israel yang akan menjadi penyebab kepada kehancuran kerajaan dia. Dia keluarkan arahan, bunuh seluruh bayi lelaki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Bunuh lama-lama. Penasihat dia kata, kalau bunuh lama-lama habis dia dah. Habis Bani Israel. Hak duk buat kerja, hak bantu kita bangun negara selama ni Bani Israel. Bani Israel ni cerdik. Bani Israel ni dia cerdik, cuma dia pengecut. Dia penakut, tapi cerdik. Fir'aun fikir betul juga kan? Kalau kata bunuh habis semua, habis. Dan tu siapa yang nak bangunkan negara Mesir ketika itu? Maka Fir'aun pun buatlah arahan. Start daripada dia dengar penasihat 25% itu, dia dengar nasihat tu, dia buat arahan. Setahun bunuh, setahun tak dibunuh. Dia selang-selang. Setahun dibunuh seluruh bayi yang lahir. Setahun lagi tak berbiak dulu supaya yang ni dah besar. Bodoh lah ikut kan. Sebab dia nak apa? Tujuan dia bunuh tu untuk apa? Untuk menghilangkan ketakutan dia bahawa bayi yang lahir dari Bani Israel akan menjatuhkan, penyebab jatuhnya kerajaan dia, musnahnya. Itu kalau hang selang-selang tu berapa ribu yang terlepas. Tu kata Firaun ni dia bodoh. Kipti ni dia tak cerdik, dia bodoh. Betul tak? Kalau setahun hang tak bunuh tu, apa faedah hang bunuh setahun tu? Setahun yang tak bunuh tu berapa ribu bayi yang terlepas. Cuba nak cerita tahun lahirnya Nabi Harun alaihissalam, abang Nabi Musa, dia abang. Kena pada tahun yang arahan tak dibunuh. Maka Nabi Harun pun lahir dalam keadaan tak ada masalah apa. Cuma bila tahun kelahiran Nabi Musa alaihissalam, mana start daripada mak dia mengandungkan dia, dia kena. Kalau istilah hari ni dia kira due date kan. Kira macam itulah kalau istilah hari ni. Kena pada tahun. Kena pada tahun yang kembali arahan untuk membunuh bayi Bani Israel. Maka mak Nabi Musa AS ni, start daripada dia mengandungkan Nabi Musa, dia sorok-sorok. Dia tak tunjukkan kehamilan tu. Dan sampailah akhirnya bila dah beranak, dalam keadaan sengap-sengap, diilhamkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Dan kita pun tahu apa yang berlaku. Dan akhirnya pemuda Bani Israel yang ditakuti oleh Fir'aun tu, kuasa Allah, pemuda tu membesar dalam istana dia. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Baik, nak ceritanya apa? Nak ceritanya Nabi Musa AS di hujung tu nanti, bila diajak masuk ke Kanaan tu, Bani Israel jawab apa kita tu? Bani Israel jawab, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Pergilah engkau dan Tuhan engkau Musa pergi perang dengan mereka tu. Kami duduk tani, kami tunggu. Pengecut sebab Kanaan tu dia satu yang bengis, yang keras. Pengecut. Sedangkan Nabi Musa dah beri jaminan kalau masuk ketika tu memang Allah akan bantu mereka untuk mengalahkan
golongan Jabbariyun, istilahnya orang-orang yang bengis, yang kejam ni, orang-orang Kanaan ni. Dan mereka akan jadi bangsa pilihan yang menduduki Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, yang mereka duk claim hari ni the promised land, bumi yang dijanjikan. Janjikan tu zaman Nabi Musa, tidak? Nabi Musa ajak masuk, dah hampa tak mau, kira terbatal lah. Bila hampa sendiri tolak, tak mau masuk, terbatal lah perjanjian tu. Akhirnya bila depa tak mau masuk, Allah murka, Nabi Musa saya murka, dihukum mereka tersesat di padang pasir Tih. Itu bagi Tih. 40 tahun tak jumpa jalan keluar. 40 tahun. Bukan sehari dua. 40 tahun tak jumpa jalan keluar. Padang pasir. Pergi sana nampak asap, pergi sana nampak, tak jumpa jalan keluar. 40 tahun. Dalam itulah kisah macam mana Salwa, panjanglah kisah dah, panjang kan. Panjang, sebelum tu pun panjang, kita ringkaskan. Kita nak ambil dia punya point pengecut tu. Dan sampai akhirnya Nabi Musa AS wafat. Nabi Harun pun wafat. Selepas itu, yang menggantikan Nabi Musa, Nabi Yusha' bin Nun, anak murid dia. Yusha' ni yang ikut Nabi Musa ketika dia cari Khadir AS. Dalam surah Al-Kahfi tu, ketika Nabi Musa cari Nabi Khadir AS tu, hak dia bawa tu Yusha' bin Nun. Yusha' ni Nabi juga, anak murid dia. Yusha' yang gantikan. Lepas Nabi Yusha' tu Nabi Samuel. Nanti di situ akan lahir pula apa nama Jalut dan Tolut. Peristiwa Jalut dan Tolut. Bagaimana Tolut dipilih sebab mereka buat permintaan nak supaya yang memimpin mereka tu dari kalangan raja pula. Maka Allah datangkan Tolut. Dia pun tak puas hati pula. Dan lepas daripada Tolut tu, akhirnya yang membunuh Jalut, ni semua cerita ringkas ni. Yang membunuh Jalut tu ialah Nabi Daud AS. Start dari itulah. Daud tu yang tulen daripada keturunan Yahuza. Daud itulah yang mereka gelar sebagai King David. Nampak? David tu Daud sebenarnya. Sebab Daud ni dia tulen, dia pure daripada keturunan Yahuza, bangsa Yahudi. Daripada Daud tu lahirnya anaknya Nabi Sulaiman AS, yang memiliki kerajaan yang paling besar. Dalam sejarah Bani Israel, raja yang paling besar kekuasaannya Nabi Sulaiman. Mereka panggil Solomon. Maka antara pengklaiman palsu mereka hari ini bahawa Baitul Maqdis tu dibina di atas runtuhan Haikal Sulaimaniyah, Solomon Temple tadi. Itu antara pengklaiman palsu. Sebab apa? Mereka angkat sangat Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Sebab Nabi Daud, Nabi Sulaiman, memang permintaan mereka sebelum tu. Mereka nak pemimpin mereka dari kalangan raja. Asalnya Tolut. Tolut lah. Tolut, Jalut. Akhirnya Allah zahirkan Nabi Daud AS. Nabi Daud memimpin mereka. Cuma mereka gambarkan Nabi Daud ataupun King David ni dengan gambaran yang tak seperti Islam gambarkan. Mereka gambarkan raja yang berkuasa. Bila berkuasa dalam keadaan yang wataknya yang keras. Tak, Islam bukan macam tu. Islam dia bukan macam tu. Kalau kita lihat Nabi Sulaiman AS dengan kerajaan yang besar. Allah cerita dalam Quran, dia dengar semut bersembang. Dia tahan tentera dia daripada lalu. Mana kata tak seperti yang digambarkan oleh mereka. Jadi bila raja yang berkuasa ni dengan dia punya kerah dengan berkuasa, dalam Islam ni dia makin berkuasa, dia makin tunduk. Nabi Sulaiman tengok semut dia tak langgar. Mana kata semut pun dia tak zalimi, apatah lagi manusia lagi tak zalimi. Menunjukkan dalam Islam ni kuasa tu dia bukan menjadikan orang tu makin angkuh, tak. Makin tinggi kekuasaan orang tu, makin dia rendah diri, makin dia sedar. Kalau tidak semut, kalau ikut semut langgar habis ya apa? Tak. Itu antara dalil ataupun bukti yang menolak hujah mereka yang menggambarkan David dan Solomon ni dengan watak yang keras, yang bengis, sesuai dengan kebesaran kerajaan dia. Itu panjang cerita dia tu. Saya nak cerita apa tadi? Saya nak cerita macam mana mereka tu boleh masuk, boleh sampai ke Yathrib. Ringkas ceritanya, kerana mereka ni membaca Alkitab. Kerana mereka membaca Alkitab. Mereka membaca Taurat Nabi Musa AS. Bahkan mereka membaca juga Injil Nabi Isa AS. Dan mereka faham bahawa Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman
akan berhijrah ke satu tempat yang Allah ceritakan ciri-ciri tempat tu. Tempat yang subur dengan kurma dan sebagainya. Mereka kaji, mereka jalan. Ni datuk nenek moyang mereka sebelum duduk tu, sebelum Yahudi duduk di Yathrib tu kan. Dia berjalan sampai ke Yaman, patah balik. Akhirnya mereka setuju bahawa tempat hijrah Nabi akhir zaman ialah Yathrib. Padahal Yathrib ketika tu orang tak mondok. Orang tak mondok sangat. Hak ada tu memang orang asal situ. Sebab Yathrib ni antara tempat sebelum Nabi sampai, antara tempat yang selalu kena penyakit. Penyakit mudah kena. Yathrib asal begitu. Bila Nabi sampai, doa Nabi tu, penyakit tu dialihkan dari situ. Asalnya Yathrib ni orang tak mondok. Tapi pasal apa mereka duduk? Jawapannya kerana mereka baca dan mereka faham. Mereka tak pergi ke Mekah. Mereka tak pergi ke Mekah. Mereka tak pergi tempat lahir Nabi. Sebab mereka tahu. Mereka tahu bahawa Nabi akan berhijrah. Mereka tuju terus tempat hijrah Nabi. Dan dikatakan, bangsa Yahudi yang berhijrah ketika tu, datuk nenek moyang hak yang Yahudi hak duduk masa zaman Nabi itulah, mereka berwasiat, pesan pada anak cucu mereka, bahawa kalau Rasul akhir zaman bangkit, diutuskan di sini, beriman dengan mereka. Sebab tu orang kata, yang ahli kitab sebelum tu, sebenarnya mereka dalam keadaan beriman. Mereka dalam keadaan bersedia untuk menanti kedatangan Rasul akhir zaman. Mai dekat anak cucu ni ya, yang jadi menyeleweng. Sebab apa? Sebab bila disampai berita bahawa Rasul akhir zaman benar-benar dibangkitkan, bahkan sampai berita penghijrahan baginda, mereka tengok, kaji dia punya nasab, rupanya dari bangsa Arab. Arab Quraisy. Bukan dari kalangan Bani Israel. Itu dia tak mahu. Maka kebanyakan mereka tak beriman. Kebanyakan mereka menyembunyikan kebenaran. Walaupun mereka kenal betul dengan Rasul Islam. Mereka kenal betul. Allah sebut, mereka kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal itu macam mereka kenal anak mereka. Kenal sungguh. Macam kita kenal anak kita. Kita kenal anak kita macam mana? Orang mungkin kenal anak kita, dia berkawan kat sekolah. Kita kenal dari kecil. Dari dia lahir. Jadi kita kenal sungguh. Kita tengok dia sengap pun kita tahu dah sebab apa. Kita tengok dia suka. Hari ni balik sekolah suka ni, kita tahu lah. Kita boleh agak lah. Pasal apa dia seronok. Hari ni dia tarik muka pasal apa. Allah cerita, ahli kitab ni, dia kenal Rasul akhir zaman ni, serupa macam dia kenal anak mereka. Bahkan lebih lagi. Nak cerita kenal sungguh. Tapi pasal apa? Tak beriman. Pasal apa? Mereka sembunyikan kebenaran kerana hasad dan dengki. Kerana dengki yang ada dalam hati mereka disebabkan Rasul akhir zaman ni bukan dari kalangan mereka, melainkan sebahagian kecil ketika itu dah ada dah yang Allah beri hidayah, yang mana mereka beriman. Termasuklah antara nama besar Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam antara pendeta Yahudi ataupun ulama di kalangan mereka yang beriman. Ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka tak beriman. Itu sebab kenapa orang Yahudi dah ada di Yathrib. Di Mekah tak ada ketika tu. Mekah tak ada Yahudi. Kalau kita lihat perjuangan Nabi, dakwah Nabi SAW di Mekah, ada Yahudi? Tak ada. Musyrikin Mekah. Tapi bila mai ke Yathrib, Nabi tukar nama jadi Madinah, Yahudi. Banyak Yahudi. Sebab mereka dah duduk tantu, awal lagi. Bahkan antara sebab mengapa orang Yathrib ataupun orang Madinah, Aus, Khazraj, penduduk asal itu, kenapa mereka ni mudah beriman dengan Nabi? Disebabkan mereka mendengar cerita tentang Nabi akhir zaman ni daripada ahli kitab, daripada orang Yahudi tu. Sebab tu orang Yahudi lah yang Allah tempelak dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu menyuruh manusia dengan buat kebajikan, mana beriman dengan Rasul akhir zaman, dan kamu lupa diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca Alkitab. Mana mereka baca Taurat, dia baca Injil. Mereka yang cerita dengan orang Yathrib tentang Nabi akhir zaman. Sebab tu bila orang Yathrib pergi ke Mekah pada musim haji, mereka buat haji kat masa tu. Walaupun haji dalam keadaan yang dah lari daripada syariat Nabi Ibrahim. Tapi musim haji mereka turun. Buat haji, tawaf, telanjang kan. Keliling Kaabah tu penuh dengan berhala. Tapi haji mereka turun. Kan? Mereka tetap memulakan Kaabah. Mereka tak pernah sembah Kaabah. Dalam sejarah tak pernah diriwayatkan, dihikayatkan mereka sembah Kaabah. Mereka tetap memulakan Kaabah. Kan? Kalau ada perjanjian apa-apa, digantung di Kaabah. Musim haji turun buat haji, tapi dengan cara dah bercanggah daripada syariat lah.
Nabi yang betulkan balik cara haji yang betul. Bila turun musim haji, Nabi ambil peluang untuk berdakwah. Mereka beriman. Mereka beriman dengan mudah. Sampai tahap bila Nabi diizinkan untuk berhijrah, ketika tu dikatakan tidak ada satu rumah pun di Madinah, melainkan dah ada yang beriman, dah ada yang Islam. Mana kerja Nabi senang di sana. Sebab tu di Madinah Islam bertapak dengan mudah, dengan kuat. Sehingga terdirinya negara Islam Madinah. Di Mekah susah. Dari mana orang-orang Yathrib ni tahu cerita tentang Nabi akhir zaman? Jawapannya daripada orang Yahudi tu. Tapi bila Nabi sampai, Aus dan Khazraj bersatu, digelar sebagai Al-Ansar, bergabung dengan Muhajirin, membantu Nabi, berjuang bersama Nabi. Tiba-tiba hak Yahudi ni kebanyakan mereka tak beriman. Sebab tu Allah tempelak mereka. Hampa suruh manusia beriman. Hampa suruh manusia dengan kebaikan yang paling utama ketika itu beriman dengan Rasul akhir zaman. Tapi hampa lupa diri hampa sendiri. Sedangkan yang lebih buruk lagi, hampa ni orang baca kitab. Hampa ni orang mengaji. Nampak? Waktu tu asal tak mengaji. Dia ngaji dengan hampa. Tiba-tiba mereka lagi cepat beriman daripada hampa. Afala ta'qilun, Allah kata. Adakah kalian tidak berakal? Akal duduk tak mana akal? Kan? Akal tak ada. Tak ada akal. Suruh orang beriman, bagi tahu cerita, lepas tu orang tu beriman, hang tak beriman. Hang lawan pula. Bergabung pula dengan orang munafik lepas tu. Cerita dia panjang lah situ kan. Yahudi bergabung dengan munafik. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pula. Bila mai di Madinah, musuh yang dekat situ Yahudi dengan, sebab tu Nabi gempur Khaybar. Lepas perang Ahzab, bila Yahudi Khaybar dihasut, Yahudi-Yahudi yang ada sekitar Madinah yang ada perjanjian damai dengan Nabi tu. Asalnya Yahudi duduk dengan Nabi 2 tahun lebih kurang. Tak ada masalah. Menunjukkan tak ada masalah kita boleh duduk dengan Yahudi. Kalau kata dia penat lah. Dia cerita bila Islam berkuasa. Kalau kata Islam tak berkuasa, kita pergi kat dia, kita jadi tunduk kat dia, tak boleh kan. Ini cerita Nabi berkuasa ketika tu. Nabi sebagai ketua negara Islam Madinah. Jadi mereka duduk bawah Nabi 2 tahun lebih kurang. Sehinggalah mereka dihasut oleh Yahudi Khaybar. Sebab tu Khaybar ni jahat. Yahudi Khaybar. Dan bila Nabi sampai ke Khaybar, yang racun Nabi tu Yahudi Khaybar. Orang Yahudi ni, antara amalan mereka apa dia? Selain daripada racun apa? Yahudi ni dia sangat mesra dengan sihir. Sihir. Sebab tu kalau kata ada orang Melayu yang suka sihir ni, dia panggil lebih kurang Yahudi. Nabi sampai ke Madinah, mereka sihir. Bahkan sebelum Nabi sampai lagi, mereka dah jumpa Tok Pawang, Tok Dukun mereka. Mereka jumpa dah. Mereka jumpa dengan tujuan apa? Supaya bomoh, dukun, pawang mereka ni sihir, supaya anak-anak orang Islam yang lahir ni dalam keadaan tak cukup sifat, cacat dan sebagainya. Nak sekat dalam Islam, tak ada sekat lah kan? Dia nak bomohkan, nak pawangkan dalam perut. Tiba-tiba takdir Tuhan lahir-lahir okey. Siapa dia bayi pertama yang lahir? Yang pertama anak Asma. Sebab Asma kakak kepada Aisyah dan syarat mengandung ketika tu. Asma binti Abi Bakrin, anak daripada Sayyidina Abu Bakar. Ketika dia bawa makanan daripada pak dia di Gua Thawr tu, dia syarat mengandung. Jadi bila dia sampai ke Madinah, dia isteri, salah seorang isteri daripada Zubair bin Al-Awwam. Suaminya Zubair, salah seorang daripada 10 sahabat dalam syurga. Asma syarat mengandung. Jadi bayi yang pertama yang lahir sesudah hijrah ialah anak dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, bapa dia Zubair bin Al-Awwam. Mak dia Asma binti Abu Bakrin. Jadi Abdullah ni anak saudara Aisyah. Sebab Asma tu kak dia. Abdullah. Dia abang kepada Urwah. Ada seorang lagi Urwah. Hak rapat dengan Aisyah tu Urwah. Anak belakang ada seorang lagi Urwah bin Zubair juga. Ni Abdullah. Dia mula-mula lahir. Bila lahir tu Nabi seronok, orang Islam seronok. Lahir cukup sifat. Yahudi tadi sihir ni. Yahudi main sihir. Lepas main sihir dia pun sindir-sindir kan. Lagi kalau lahir tengok cacat apa semua. Tak jadi. Bomoh dia pun tak jadi. Perbomohan dia pun tak menjadi. Nak lawan dengan mukjizat mana jadi kan. Dia pun lupa cerita bagaimana tukang sihir Firaun yang power tu kalah dengan Musa. Dia pun lupa. Sebab tu Yahudi ni dia tak baca sejarah ataupun dia cuba buat-buat tak tahu dengan sejarah. Kalau mereka rasa sihir mereka hebat, mereka terlupa ke? Tukang-tukang sihir yang hebat, Firaun dah
pegang awal dah, duduk bawah dia. Antara tukang sihir yang hebat ni, yang duduk bawah Fir'aun lah. Sebab Fir'aun dia kumpulkan, mana kalau kata sihir tu satu keilmuan, mana hak duduk dekat Fir'aun tu profesor dalam bidang sihir. Agak-agak Fir'aun dia nak ambil tukang sihir tuan-tuan, dia nak ambil tukang sihir level belakang kampung dia. Dia nak ambil? Tak ada. Kalau hari ni dia nak ambil tak? Orang hak main silap mata tepi-tepi jalan ni, pakai daun teruk, dia tak pakai tu Dia mesti ambil label-label David Copperfield, David Blind. Mesti ambil label tu, betul tak? Baru layak dengan Fir'aun dia tu. Betul tak? Mana tukang sihir Fir'aun ni yang paling power. Takkan ambil tukang sihir kampung kan? Main-main daun teruk lebih kurang tu. Tak ambil tu. Itu tak layak dengan dia kan? Tiba-tiba tukang sihir ni, sihir dia tewas dengan Nabi Musa. Sebab tu dia beriman. Sebab tu mereka beriman. Sebab mereka tahu nak apa rahsia? Antara rahsia, kenapa tukang sihir Fir'aun lepas kalah tu semuanya beriman. Fir'aun ugut bunuh pun mereka tak berganjak. Mati syahid dalam keadaan tak sempat sembahyang, tak sempat apa. Syahid tu beriman, tak bergoncang. Sebab mereka tahu mereka ni paling power dari sudut ilmu sihir. Sebab tu Fir'aun boleh ambil mereka duduk sebagai tukang sihir negara. Tukang sihir negara. Kalau kata sihir mereka kalah, maknanya apa? Ini bukan sihir ni kan? Sebab sihir paling tinggi kami habis meter. Sihir kami ni habis meter lah. Tak? Kalau kata kalah kami punya ni, ni bukan sihir, confirm bukan sihir. Sebab kami ni tak ada yang lebih daripada kami. Hak lain tu semua level bawah kami. Kami ni profesor dalam bidang sihir. Tiba-tiba ada yang kalahkan kami, confirm ni mukjizat, bukan sihir. Nampak? Sebab tu mereka beriman. Tak bergoncang. Fir'aun ugut pun tak bergoncang. Sebab dia tahu ini confirm mukjizat. Nabi Musa ni bukan tukang sihir. Confirm dia Nabi. Confirm dia Rasul. Mereka lupa. Tukang sihir, sehebat tukang sihir Fir'aun pun tewas dengan Nabi Musa. Jadi kalau setakat sihir mereka nak main, sihir mereka nak main dengan Nabi SAW memang tak. Tapi mereka cuba juga. Cuba sihir tu. Kemudian ada juga Labid bin Asam. Disebut dalam Sahih Bukhari, dia sihir Nabi. Betul, dia sihir Nabi. Sehinggalah turunnya Mu'awwidhatain. Yang mana sihir tu dikatakan kisahnya mereka curi rambut Nabi tu daripada sikat Nabi. Rupanya pakai rambut ni lama lah. Diambil, disimpul, dibacalah mantra-mantra Yahudi tu kan. Labid ibn Asam, ingat saya nama dia. Dia sihir, kemudian dibubuh dalam satu telaga. Jibril turun bagi tahu pada Nabi. Jibril ajar 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq tambah qul a'udzu birabbin nas, tuan-tuan kira ada 11 ayat semua. 11 ayat tu membuka 11 simpulan sihir tu. Nampak? 11 ayat tu. Jadi Mu'awwidhatain ni antara dua surah yang memang khas Allah turunkan untuk membuka simpulan sihir. Sihir daripada Yahudi. Nak ceritanya Yahudi ni guna macam-macam cara. Racun Nabi, sihir Nabi, punya jahat. Tapi tak berjaya. Sebab tu kalau nak tengok panggil Yahudi ni tuan-tuan, jangan heran dengan apa yang berlaku hari ni. Tengok apa yang mereka dah buat dengan Nabi dan Rasul. Duduklah dengan Nabi mana sekalipun, dengan Rasul mana sekalipun, sama ada mereka bunuh atau mereka akan cuba bunuh. Betul tak? Sama ada mereka bunuh atau mereka cuba bunuh. Kalau tak dibunuh pun mesti dia perlawan. Nabi Musa AS yang Nabi Musa ni boleh digelar sebagai penyelamat Bani Israel. Penyelamat. Nabi Musa je menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun. Bawa mereka keluar merentasi Laut Merah daripada kezaliman Fir'aun. Fir'aun Qibti. Tuan-tuan tahu yang ikut Nabi Musa ketika itu berapa ramai? 600,000. 600,000. Ramai. 600,000 Bani Israel. Bukan seorang dua. 600,000 Bani Israel. Bayangkan Nabi Musa punya sabar menghadap kerenah bangsa yang paling degil dalam dunia ni. Paling degil. 600,000 hak ikut dia tu. Itu dia punya cerita. Sebab tu Nabi Musa ni jasanya besar sebagai penyelamat Bani Israel ketika itu. Tapi kita lihat apa yang mereka balas Nabi Musa. Sampai ke Palestin, nak masuk Palestin, Nabi Musa ajak, dia suruh naik Musa pergi. Pergilah engkau dan Tuhan engkau perang, kami duduk tang ni. Nampak? Sebelum tu berapa banyak dah mereka menyakiti hati Nabi Musa dan sebagainya. Sembah patung, macam-macam lah, macam-macam. Jadi bangsa yang paling degil tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah, jangan kita pelik dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Dan kalau kita perhatikan, kesudahan mereka bila sampai waktunya tetap mereka akan musnah juga.
Saya suka petik perkataan Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Ketika mana dia mengulas isu bangsa Yahudi yang kembali berkumpul di bumi Palestin dengan angan-angan mereka nak mencipta Israel Raya, negara haram Israel Raya yang memanjang dari Sungai Furat ke Sungai Nil. Sungai Nil di Mesir, Sungai Furat ni Turki, Iraq, Syria. Kalau kita lihat tu, dia mewakili benua tu. Nil ni benua Afrika, Mesir Afrika, Afrika Utara. Hak ni pula Asia. Dia masuk ke Asia, Asia Barat. Kan? Timur Tengah tu di Asia. Jadi sebenarnya sebab tu bendera Israel tu dia ada satu line atas, satu line putih. Dia menggambarkan cita-cita mereka. Sebenarnya angan-angan, bukan cita. Angan-angan mereka nak menubuhkan negara haram Israel Raya. Yang mana mengikut i'tiqad mereka, kalau berjaya tubuhkan ini, maka the Messiah, penyelamat mereka akan muncul. Kalau dalam Islam panggil Dajjal lah, penyelamat mereka tu, penyelamat palsu. Dan penyelamat palsu tu, mereka anggap penyelamat mereka akan muncul bila bangsa Yahudi berkumpul di situ. Maka mereka cuba menjarah seboleh-bolehnya tanah tu supaya sampai matlamat mereka dengan tujuan Al-Masih mereka tu akan muncul dan memimpin mereka untuk memerintah dunia. Angan-angan besar. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut lama dah kan, ketika tu. Dia meninggal lama dah kan. Dia kata sebenarnya bila mereka berkumpul tu, memanglah dari satu sudut kita berkongsi kesedihan dan sebagainya. Itu biasalah kita doa, kita bantu. Tapi kita sudut dari sudut positif. Kita pandang dari sudut janji Allah. Sebenarnya bila mereka berkumpul tu, lagi senang tugas orang Islam nak menyelesaikan mereka di akhir zaman. Bila mereka berpecah-pecah, susah kita nak lawan mereka. Bila mereka berkumpul di situ, matlamat mereka tu supaya mereka jadi kuat, boleh tunggu penyelamat mereka, mereka akan memerintah dunia, berpusat di situ. Israel Raya ni dari Sungai Furat ke Sungai Nil. Mana benua Afrika mereka kuasai, benua Asia mereka kuasai. Matlamat mereka tu. Tapi sebenarnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bila mereka merancang, mereka lupa bahawa Allah sebaik-baik perancang. Bila mereka berkumpul situ, matlamat mereka nak menguasai tanah tu. Tapi sebenarnya tanah itulah yang akan menjadi kubur mereka kelak di akhir zaman. Betul tak? Sebab tu bukan setakat mereka akan diperangi habis-habisan. Kita baca hadis akhir zaman. Dengan penyelamat palsu mereka tu, penyelamat palsu. Dajjal tu pun akan dibunuh di situ. Betul tak? Nabi Isa akan bunuh di situ. Maknanya tanah yang mereka sedang jarah tu akan menjadi kubur mereka di akhir zaman. Dan waktu tu tak lama dah. Kalau kita tengok apa bacaan-bacaan kajian atau almarhum Syekh Ahmad Yasin pun, kalau dia kata, kalau ikut bacaan dia tahun 27 kan, 2027 Israel hilang dari peta dunia. Dia ada hujah dia daripada ayat Quran. Kita boleh tengok dia punya tu. Tak kisah, pokoknya kalau mengikut bacaannya memang dah tak lama. Sebab tu mereka menggelabah. Mereka menggelabah sebab apa? Sebab mereka tahu wisil penamat mereka tu sudah semakin hampir. Waktunya sudah semakin dekat. Waktu untuk mereka diperangi sehabis-habisnya sudah semakin dekat. Dekat tu bukan masuk esok minggu depan tak. Mungkin 10 tahun, mungkin kita tak wallahualam kan. Pokoknya dah makin dekat. Dah makin dekat. Jadi kita pandang dari sudut optimisnya, seperti yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, sejak sekian lama disebut dah. Bahawa sebenarnya lagi mereka berkumpul di sana, sebenarnya lagi memudahkan tugas orang Islam di akhir zaman kelak, yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa AS untuk memusnahkan mereka secara total. Habis. Diperangi habis-habisan ketika itu. Sampai tahap Nabi kata batu dan pokok pun akan panggil, mai belakangku ada Yahudi. Pokok orqat ya, yang bersama dengan mereka. Orqat pun nak buat apa? Ada nama kan. Tak boleh buat apa kan. Akan hancur bersama dengan mereka. Jadi kita pandang dari sudut positif, mudah-mudahan kemenangan, nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat yang Allah janjikan tu mudah-mudahan. Kalau tak sempat kita lihat dengan mata kepala kita, mudah-mudahan waktunya akan tiba juga. Dan dalam waktu yang sama kita sentiasa mendoakan saudara se-Islam kita di sana. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan mereka. Dan mudah-mudahan Allah mengurniakan syahid, ganjaran pahala syahid bagi mereka yang dizalimi, terbunuh di sana. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.